ada orang haji sebenarnya, tak ada orang buat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pelayar kita di luar sana. Terlebih dahulu, saya bagi pihak Museum Diraja mengucapkan ribuan terima kasih kepada pelayar kita yang setia menunggu dan setia untuk bersama kita untuk mendengar kupasan daripada panel jemputan tetap kita, Profesor Datuk Dr. Syamroh Hayu binti Abdul Aziz, penyandang kursi Institusi Raja-Raja Melayu UiTM. Selamat datang, Prof. Terima kasih. Jadi untuk pelayar kita di luar sana yang baru sahaja bersama kita, program Wacana Museum Diraja merupakan satu program kerjasama di antara Museum Diraja dan kursi Institusi Raja-Raja Melayu UiTM, dan kita akan bersiaran secara langsung menggunakan platform Facebook Museum Diraja Kuala Lumpur sekerap yang mungkin. Setakat ni kita cuba untuk bersiaran setiap minggu, melainkan sekiranya ada perkara-perkara yang tidak dapat dielakkan daripada pihak Museum Diraja ataupun daripada pihak Prof sendiri. Jadi pada hari ini kita akan membawa Prof untuk mengupas satu tajuk yang kita rasakan kurang diberi perhatian. Kita dengar tajuk tu tapi kita tak berapa tahu sebenarnya apa intipati perkara berkenaan. Pada hari ini kita akan berbincang tentang perkara 42 dalam Perlembagaan Persekutuan, prerogatif pengampunan diraja. Dalam perkara 42 disebut sebagai kuasa pengampunan dan sebagainya. Jadi tanpa melengah masa, Prof, kita boleh mulalah ya. Okey, mungkin Prof boleh kongsi dengan kita bagi perkara 42 ini terhadap tafsiran pemakaian perkataan beri ampun, lega hukum, tunda hukum, dan kemudian kita jumpa juga dalam Perlembagaan Persekutuan berkaitan dengan remitan, gantung, ringan hukum dan sebagainya. Silakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam silaturahim untuk semua para penonton dan pelayar Facebook Museum Diraja Kuala Lumpur. Saya ucapkan terima kasih kepada Puan Meti sebagai pengarah Museum Diraja Kuala Lumpur untuk penganjuran ini. Saya juga setiap kali kita bersiaran, kita juga mengucapkan terima kasih kepada majikan kita, Universiti Teknologi Mara. Dan pagi ni kita bersiaran kat mana ni Puan Meti? Pagi ni kita berada di bilik di Dewan Mengadap. Apabila memasuki galeri utama, kita akan masuk dulu ada Dewan Mengadap. Semasa bangunan ini dijadikan Istana Negara, bangunan ini merupakan pintu utama di mana tetamu-tetamu yang di-Pertuan Agong masuk menghadap dan menunggu seketika. Holding room lah. Macam sini holding room. Macam di sini holding room. Tua saya hari ini holding room. Okey, saya fikir betul isu yang dibawa pada pagi ini. Saya sebenarnya pernah menulis tentang beberapa isu berkaitan pengampunan ini. Kadang-kadang pengampunan ini seringkali menjadi isu panas dalam negara kita apabila melibatkan orang politik lah. Jadi kita cuba pada program ini, kita cuba meneliti peruntukan-peruntukan perlembagaan, tapi ia tidaklah secara teknikal sangat. Sebab kita nak kenal dia sebagai prerogatif raja saja ya. Jadi kita kaitkan kuasa pengampunan diraja ini, saya gunakan istilah diraja ya, sebab ia menggunakan tajuknya ialah pengampunan itu di bawah naungan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan juga duli-duli Yang Maha Mulia raja-raja di negeri-negeri. Jadi istilah prerogatif ni, sebelum saya pergi kepada pengisian pada perkara 42 ni, biasanya kita dah faham, dulu kita dah ulas tentang hal berkaitan dengan perkataan prerogatif ini. Kebanyakannya kita faham bahawa ia adalah suatu kuasa budi bicara yang dilaksanakan oleh raja ya. Kemudiannya tetapi kita lihat juga setengah kuasa prerogatif ini ia bukan lagi budi bicara. Dia diletakkan di bawah kuasa yang dilaksanakan dengan nasihat. Jadi di sini begitu juga dengan kuasa prerogatif raja yang ada di bawah perkara 42. Dia juga ada nasihat, ada keterlibatan
nasihat daripada lembaga pengampunan dan kita akan cuba huraikan itu ya. Jadi kalau lihat pada perkara 42 ni kena rujuk kitab lah pula kan supaya kita yakin. Dan saya cuba dah baca dah banyak kali, tapi saya mahu kongsi dengan para penonton sekalian bahawa kuasa pengampunan ini dikaitkan juga dengan kuasa berkaitan dengan menentukan hukum dan juga melegakan hukum ya. Jadi hukuman itu mungkinlah boleh berubah apabila diberikan kebenaran oleh lembaga pengampunan itu juga ya. Jadi lembaga pengampunan ini kita ada perkaranya, kita ada pengampunan itu sendiri. Pengampunan itu mungkin ia ada separa dan ia ada bebas, ada full pardon ya. Jadi seterusnya tunda hukum mungkin ditundakan hukuman itu dan juga dilegakan atau direndahkan hukuman itu atau dipendekkan. Contoh kalau seseorang itu dihukum 7 tahun penjara, mungkin 1/3 boleh diremitkan. Itu jadi ia berkaitan dengan, jadi konsep pengampunan ni ataupun remit hukum atau apa tu, lega hukum, tangguh hukum ni sebenarnya ia berkaitan dengan perkara ihsan. Supaya kalau kita lihat dalam peraturan penjara itu pun juga kita kata perimitan hukum ni kerana untuk memberikan keadilan atau kebaikan kepada orang yang telah hukum tu. Contoh apabila dia bertaubat tu contohnya, ataupun dalam konteks pemenjaraan kita sekarang ni dia berkelakuan baik di dalam penjara, maka dia boleh dikurangkan hukuman itu. Tapi pengampunan ni menjadi isu besar berbanding dengan pengungkaran hukuman atau perimitan hukuman atau melegakan hukuman ni. Kerana pengampunan ini membebaskan ataupun dia letak syarat. Contohlah ya, sebenarnya ada perbezaan juga. Ada negara yang menyatakan seseorang yang dihukum bunuh tidak boleh diampunkan. Ada negara yang menyatakan begitu. Dia kata dua kesalahan yang tidak boleh diampunkan, iaitu treason. Treason ni memerangi kerajaan ya, memerangi kerajaan. Dia khianat dan dia nak menjatuhkan kerajaan tu. Dia teruk lagi daripada khianat biasa. Dia macam, kalau kat sini kita guna war, a war against, a treason against yang di-Pertuan Agong. War against, waging war against the Agong. Dulu kes Maunah. Macam tu diklasifikasikan kesalahan itu. Setengah-setengah negara tak bagi pengampunan. Tapi negara kita tak ada sekatan tentang itu. Kes-kes yang serius pun boleh beri pengampunan ya. Sebagai contoh pada tahun 2019 apabila Di-Pertuan Agong sekarang mengampunkan 13 betul. orang perempuan. Okey, terima kasih Puan Putih. Macam kita kata kes tu kes melibatkan against Agong sendiri, tapi Agong yang beri pengampunan. Kan? Tapi ada negara kalau kes bunuh orang tak ada, no way nak ampun. Ada setengah negara kan. Jadi di sini menunjukkan prerogatif itu bergantung kepada negara itu sendiri. Jadi kalau kita kata prerogatif di UK, dia mungkin berbeza dari prerogatif di negara kita. Dan kalau kita kata prerogatif itu adalah sesuatu yang boleh bicara, di negara kita telah diperundangkan dalam perkara 42 itu sendiri, bahawa ia hendaklah apa bawah duli juga hendaklah bertindak atas nasihat lembaga pengampunan. Jadi kalau nak gunakan istilah-istilah sebagai pengampunan ni, dia cuma ada dalam perkara 42 dan satu pasal kecil disebut dalam perkara 48 berkaitan pengampunan. Tapi berkaitan dengan lega hukum dan perimitan itu, remittance itu kita jumpa di bawah peraturan-peraturan penjara. Peraturan penjara dari perkara peraturan 40 lebih itu sampailah kita rasa peraturan 54 tu jelas tentang kenapa perimitan itu. Kalau saya boleh rujuk sikitlah kepada peraturan penjara tu, macam bahagian 6 pada peraturan penjara, peraturan 43 menyatakan bahawa tertakluk pada terma-terma suatu perintah dibuat oleh lembaga pengampunan yang ditubuhkan di bawah 42, perkara 42 perlembagaan dengan tujuan untuk menggalakkan kelakuan baik. Sebab tu dia remit tu, untuk menggalakkan kelakuan baik dan kerajinan untuk memudahkan pemberlakuan pemulihan. Jadi dia kurangkan hukuman. Itu peremitan lah. Seorang panduan dihukum penjara adalah berhak untuk diberikan remitan seperti yang berikut. Maknanya kalau dia penjara dia melebihi 1 bulan, dia boleh remit. Ada 1/3. 1/3 tu dia boleh diremitkan, maknanya dipendekkan ke kan. Jadi dia hendaklah menjalani 1 bulan penjara barulah dia boleh remit.
Jadi di sini perkara 42 tu, di samping pengampunan, ada juga kuasa yang diberikan untuk lembaga pengampunan itu meremitkan hukuman ataupun diskaun. Ya. Jadi saya fikir kalau kita lihat kepada peruntukan itu, dia lebih kepada keihsanan. Ihsanan. Saya selalu menggunakan frasa when justice comes to an end, mercy comes to play. Bila ini ayat yang saya belajar daripada guru perlembagaan saya lah, Profesor Gauss dulu ya, dia profesor dari India. Bila pentadbiran keadilan itu dah berakhir, maknanya orang tu dah didapati bersalah oleh mahkamah yang paling agung, paling tinggi dalam negara itu, dan kemudian dia boleh meminta belah ihsan. Itu yang proses pardon tu. Kalau dalam sejarah ni kita, sejarah negara kita ni, pardon ni biasanya dimiliki oleh institusi beraja lah. Sampailah kita perundangkan dalam perlembagaan kita ni adanya lembaga pengampunan. Tapi kita kata kalaulah dulu prosesnya bukanlah quote unquote membuta tuli, memberi pada ni, untuk mengelakkan dia tidak disalahguna tu, perlulah ada lembaga pengampunan tu. Jadi untuk menjamin kedudukan institusi beraja itu sebagai adil dalam memberi pengampunan, maka dibuatkanlah juga lembaga pengampunan tu. Jadi kita masih lagi dalam soalan untuk tafsiran perkataan lah, penggunaan perkataan mengikut persekutuan perlembagaan persekutuan. Sebenarnya kuasa pengampunan ni bukan satu kuasa yang baru. Ia ini diwarisi dari zaman berzaman. Cuma apabila berkata kita ada lembaga dan sebagainya, dulu mungkinlah tidak dinyatakan sebagai lembaga, tetapi dengan khidmat nasihat, dengan atas nasihat bendahara dan juga semua menteri-menteri yang ada pada satu ketika dahulu. Cuma sekarang kita perundangkan dalam perlembagaan persekutuan. Tetapi untuk konteks pengampunan ini, dalam perkara 42 dinyatakan untuk Yang di-Pertuan Agong, pengampunan oleh Yang di-Pertuan Agong. Tetapi untuk negeri juga, raja ataupun negeri yang tidak beraja, Yang di-Pertuan Negeri tetap juga ada diberi prerogatif untuk pengampunan. Cuma dalam semakan dalam perlembagaan persekutuan, saya jumpa perkataan yang bunyinya sangat menarik. Jadi nak minta lah Prof bagi penerangan sikit. Yang hal ehwal berkaitan Islam untuk negeri-negeri terutama yang tidak mempunyai raja, digunakan perkataan mutatis mutandis. Jadi mungkin Prof boleh kongsi sikit makna perkataan. Bunyi sedap je mutatis mutandis. Bahasa Latin lah, Latin. Dalam pasal 11 ya, perkara 42 dalam pasal 11 menyatakan bahawa bagi maksud perkara ini, bagi tujuan perkara berkaitan pengampunan ini, maka hendaklah ditubuhkan lembaga pengampunan tunggal bagi wilayah-wilayah persekutuan. Maknanya bagi wilayah-wilayah persekutuan dia ada satu je lembaga pengampunan. Kita ada 3 kan wilayah persekutuan tu, tapi dia ada satu je. Tak payahlah yang untuk Putrajaya, Kuala Lumpur, dia sama je ya. Itu dia kata begitu. Dan peruntukan pasal 5, 6, 7, 8 dan 9 hendaklah terpakai mutatis mutandis. Pasal 5, 6, 7, 8, 9 ini berkaitan dengan lembaga pengampunan pada peringkat negeri. Dia pada peringkat negeri dalam kes-kes melibatkan civil cases ya. Jadi kalau kita nak baca peruntukan dalam pasal 5, 6, 7, 8, 9 itu berkaitan dengan berkaitan dengan kes melibatkan wilayah persekutuan, dia akan ganti dengan, kalau di negeri dia guna istilah ketua menteri, kalau bagi wilayah persekutuan dia akan guna menteri. Itu dikatakan mutatis mutandis. Peruntukan sama, just tukar perkataan itu saja. Saya pun tak reti nak explain dalam bahasa yang mudah. Maksudnya kalau dalam lembaga tu, kalau sebab syarat-syarat yang diletakkan dalam pasal 5, 6, 7, 8, 9 tu perlu ada, kalau ahlinya perlu ada ketua menteri. Tetapi kalau untuk kes mutatis mutandis ni, dia gantikan dengan menteri yang bertanggungjawab menjaga wilayah. Bila kita nak baca peruntukan tu untuk bagi negeri, kita tukar perkataan kepada itu. ketua menteri. Bendanya sama, kuasanya sama, tapi tukarnya kepada jawatan tu je lah. Tetapi adakah terhad kepada hal ehwal agama Islam sahaja atau? Ya, kalau kita lihat kalau dalam agama Islam tu dalam pasal 10 perkara 42 dalam pasal 10. Okey, kalau kita pergi secara urutan penting. Okey, siapa yang mempunyai kuasa pengampunan? Kata Yang di-Pertuan Agong. Tapi Yang di-Pertuan Agong itu melaksanakan kuasa pengampunan itu hanya untuk kes di mahkamah tentera,
mahkamah tentera dan mahkamah sivil. Dia guna istilah mahkamah sivil. Jadi dan dibicarakan di kawasan yang kalau kita baca dalam perkara 42 dalam pasal 1 lah. Mari kita baca lagi, senang sikit lah kita, ya. Yang di-Pertuan Agong berkuasa memberi ampun, tunda hukum dan lega hukum berkenaan dengan segala kesalahan yang dibicarakan di mahkamah tentera dan segala kesalahan yang dilakukan di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya, Labuan dan Putrajaya. Manakala raja dan yang di-Pertua Negeri suatu negeri berkuasa memberi ampun, tunda hukum dan lega hukum berkenaan dengan segala kesalahan yang dilakukan di dalam negerinya. Jadi kuasa lembaga pengampunan yang di-Pertuan Agong ini hanya untuk wilayah persekutuan, dan mahkamah tentera. Kesalahan yang dibuat kat situ. Okey. Kalau untuk negeri pula, kesalahan yang dibuat dalam negeri itu, maka raja atau yang di-Pertua Negeri. Jadi ada orang tanya juga, kenapa yang di-Pertua Negeri juga diberikan kuasa pengampunan? Jadi kalau kita kata kuasa pengampunan di raja, kenapa dia perlu dilaksanakan oleh ketua menteri kan? Sebab ketua menteri ni dilantik oleh Agong kan. Jadi dia bukanlah dari institusi raja itu sendiri, pun kita faham kan. Cuma dari segi sini sebab bagi beliau adalah ketua bagi negeri tersebut. Walaupun beliau bukan seorang sultan atau raja, ada juga kuasa pengampunan. Tapi kalau bagi hal-hal berkaitan mahkamah syariah, hukum berkaitan dengan hukum Islami, kuasa pengampunan tu di bawah raja, bawah Agong bagi negeri-negeri yang tidak ada raja. Negeri Melaka, Pulau Pinang, Sabah, Sarawak dan wilayah dan persekutuan, kuasa pengampunan berkaitan dengan Islam ni ataupun di mahkamah syariah dalam bahasa mudah, ia adalah kuasa yang diberikan kepada raja, bukan ketua menteri. Ketua menteri yang di-Pertua Negeri, yang di-Pertua Negeri tadi lagi saya tersilap ya. Yang di-Pertua Negeri. Yang di-Pertua Negeri ada kuasa. Kadang-kadang kita slip otak ya, minta maaf lah ya. Tersilap. Dan yang di-Pertua Negeri ni dia boleh memberi pengampunan dalam kes-kes yang melibatkan kesalahan dalam negeri dia, kecuali melibatkan syariah tu. Kalau kesalahan yang hukum syarak mahkamah syariah tu, dia kena bagi kepada Agong sebab Agong adalah ketua agama bagi negeri-negeri tanpa raja. Dan di situlah kita guna pakai mutatis mutandis kita ubahlah kat situ. Okey. Lepas tu kalau kita lihat nanti menarik, nanti kita tengok secara teknikal juga apa yang perlembagaan nyatakan ya. Boleh saya pergi pada fasal 2 tak? Boleh. Takluk pada fasal 10 dibaca perlembagaan ni, tertakluk pada fasal 10, maknanya nak baca fasal 2 tu kena baca dengan fasal 10. Kebebasan bercakap, berhimpunan dan berpersatuan. Bukan fasal 10. Fasal 10 itu perkara 10. Memberi Fasal 10 memberi ampun, tunda hukum tu yang berkaitan dengan mahkamah syariah tadi kan. Jadi dikata dan tanpa menjejaskan mana-mana peruntukan undang-undang persekutuan yang berhubungan dengan permintaan hukuman kerana kelakuan baik atau khidmat khas, apa-apa kuasa yang diberikan oleh undang-undang persekutuan atau undang-undang negeri itu boleh meremehkan, menggantung, meringankan hukuman, bolehlah dijalankan oleh Yang di-Pertuan Agong jika hukuman itu telah dijatuhkan oleh mahkamah tentera atau oleh mahkamah sivil. Itu yang saya cerita tadi setelah ringkaskan sebenarnya ya. Cuma nak jelas sikit kalau tadi untuk yang perkara yang berkaitan hal ehwal yang melibatkan wilayah, maksudnya dia ada satu lembaga pengampunan tunggal. Maksudnya dia tak perlu ada 3 tempat. Tapi kalau kita menggunakan untuk yang mutatis mutandis ni yang melibatkan hukum-hukum di bawah bidang mahkamah syariah tu, pengampunan tu, adakah dia menggunakan lembaga pengampunan juga? Tunggal dia, juga ataupun dia akan ada satu je lembaga pengampunan. Setiap negeri tu dia ada satu je. Tetapi kalau yang melibatkan hal ehwal Islam tu di mana raja yang di-Pertuan Agong sebagai yang memberi kalau ikutkan perlembagaan ni dia satu je. Dia satu je lembaga pengampunan tu. Kalau di negeri dia dah ada lembaga pengampunan, so Agong just masuk. Maksudnya pakai lembaga yang sedia ada lah, cuma pengerusinya bertukar lah, pengerusinya yang di-Pertuan Agong. Kalau dia melibatkan ke syariah kan. Jadi Prof nak sambung lagi? Okey. Kalau kita lihat kepada peruntukan dalam perlembagaan ini, dia tak cerita bahawa
kenapa diberikan kepada raja dan sebagainya lah. Kalau kita tengok dia lebih kepada teknikal. Lebih baik kita pergi kepada keahlian. Keahlian lembaga pengampunan. Kan menarik juga. Tapi sebelum pergi ke keahlian tu untuk kita mendapatkan proses pengampunan tu, saya ada satu pencerahan berkaitan perkataan yang digunakan juga lah Prof. Untuk masih lagi dalam terminologi yang kita gunakan ni. Mungkin Prof boleh ulas sedikit tentang perkataan, sebab tadi saya dengar Prof sebut full pardon, free pardon. Jadi sekarang kita akan bincang tentang perkara 48. Jadi mungkin boleh Prof terangkan sedikit. Okey. Dalam perlembagaan persekutuan ni, perkara 42 dia tidak sebut istilah full pardon, free pardon, half pardon, dia tak ada. Dia sebut pengampunan saja. Jadi sebenarnya dalam perkara 48, kalau kita lihat, dia digunakan istilah perkara 48 itu perkara yang berkaitan dengan hilang kelayakan ahli dewan, ahli parlimen. Dia menyebut ada perkara disqualification 48 dalam pasal 1 paragraf E. 48 pasal 1 paragraf E. Dia kata dia menggunakan istilah, ayat yang terakhir dia menggunakan istilah free pardon, pengampunan bebas. Tapi kalau dalam perkara 42 dia tak sebut pengampunan bebas ke, pengampunan penuh ke dan sebagainya. Ya. Jadi sekarang ni pengampunan bebas tu macam mana? Pengampunan tu macam mana? Ada tak diterangkan? Tak ada dalam peruntukan undang-undang, tetapi bila kita rujuk literature ni maknanya penulisan-penulisan daripada negara-negara lain dan sebagainya, ya. Di negara kita ni tuan-tuan dan puan-puan, macam ketandusan lah lagi, kita tandus lagi kajian tentang ini. Walaupun memang ada, tapi dia berselerakan. Jadi saya pun bila saya duduk membaca ni, sebenarnya saya baca ni dalam 10 tahun, 8 tahun lepas, macam tu 2012 ke, macam tu masih saya nulis tentang hak asasi banduan, ya. Masih saya menulis tu Puan Miti, saya masa saya menulis tu tak ada pun orang menulis tentang banduan ni. Jadi susah nak cari bahan. Yang saya cari bahan ialah di international instrument, ya. The minimum standard of the rights of the inmates atau prisoners. Jadi dekat Malaysia ni kita tak develop sangat hal-hal berkaitan dengan pemenjaraan dan juga termasuklah proses pengampunan ni. Ada 1-2 artikel kita jumpa, ya. Apapun dalam membezakan apakah yang dimaksudkan free pardon atau full pardon atau pardon ni, dia tidak ada penjelasan yang nyata. Dalam literature di Malaysia ni sekalipun, ya, tak ada. Dalam undang-undang tu memang tak ada. Dia guna istilah dalam perkara 48 dalam pasal 1E tu, dia gunakan istilah free pardon ataupun pengampunan bebas. Saya terbaca dalam ruangan media sosial, tapi saya tak ada dokumen tu. Katakan pengampunan yang diberikan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim itu adalah satu pengampunan full pardon. Saya terbaca dalam media sosial, tapi saya tak boleh buat confirmation sebab saya tak tengok dokumen tu sebenarnya. Lagipun kes ni sedang berada di mahkamah, ya. Mungkin tahun ni kita lihatlah banyak isu-isu yang berkaitan dengan perlembagaan, termasuklah isu pengampunan. Jadi di sini kalau kita nak kata pengampunan bebas tu apa? Secara literaturnya pengampunan bebas itu seolah-olah orang tu tidak pernah melakukan kesalahan, so as a zero. Maknanya tidak pernah ada persecution, tidak pernah ada conviction ataupun pensabitan, tidak ada pentodahan, tidak ada pensabitan. Itu yang dimaksudkan free pardon. Jadi macam seseorang itu akan hilang kelayakan sebagai ahli parlimen sekiranya beliau telah dihukum oleh mahkamah sebanyak RM2,000 atau 1 tahun penjara ke atas, ya. Tapi kalau dia dah buatkan semua untuk dia rayu-rayu lagi, mahkamah yang paling tinggi dia boleh merayu-merayu lagi, dia tak disqualify lagi. Sampailah dia merayu kepada Agung, memohon pengampunan. Bila dia memohon pengampunan, tapi pengampunan itu tidak diberikan, barulah dia boleh dikatakan disqualified.
Atau kalaulah pengampunan itu diberikan dan itu adalah pengampunan yang penuh tadi, yang bebas, a free pardon, maka dia adalah dikirakan sebagai tidak pernah melakukan kesalahan dan tidak pernah dituduh. Maksudnya rekodnya clean lah. Maksudnya rekodnya akan Clean and clear. Tapi bukankah dia akan bercanggah dengan penulisan yang pernah ditulis oleh mantan Ketua Hakim Negara Tun Abdul Hamid yang menyatakan bahawa hanya mahkamah sahaja boleh put aside the conviction. Jadi bagaimana? Dia macam kalau tafsiran tu yang saya cakap tadi, itu tafsiran. Itu tafsiran sebab kita di Malaysia ni kita tak ada tafsiran free pardon tu lagi. Kalau free pardon tu bila katakanlah lembaga pengampunan berikan free pardon, what is the next process? Kalau mahkamah tidak kata dari segi prosesnya lah, dari segi prosedur, dari segi kesannya ialah dia seolah-olah no conviction, that no conviction can only be removed by the court. Itu yang Tuan Hamid cakap kan, itu dari segi praktikal dan prosedur. Betul lah, dari segi itu dia kena remove. Dia macam kalau mahkamah kata satu undang-undang tu tak sah, tapi undang-undang tu masih ada dalam perlembagaan, dalam undang-undang tu lah. Kalau section tu dikatakan tak sah oleh mahkamah, section tu lagi ada until it's removed by the parliament. Macam ni lah juga, maknanya conviction tu dah tak ada, tapi dia masih lagi tercatat until it's removed by the court. Maksudnya dari sudut prosedur tu dia masih tak sah lah, sebenarnya dia masih melanggar lah. Tetapi kalau kita kata dari segi, maksudnya dari segi praktikal untuk dari segi dia masih lagi ada conviction tu. Jadi kalau kita kata adakah dia ada conviction, mahkamah kata ada, bila mahkamah baca ada, duduk dalam rekod lah sebenarnya, duduk dalam rekod lah, tapi pengampunan dah dapat. Confuse juga ya. Dia macam jadi ini another step lah. Dia tak adalah kata keliru sangat, sebabnya okey, contoh agung dah bagi lembaga pengampunan dah bagi pengampunan, so courts lah kena remove tu. So maybe another process. Contohlah orang bankrupt dah. Kalau bankrupt kita dah bayar semua tu kan, tapi to remove your name you kena isi borang lain lagi kan. Kan dia remove itu dia kena remove lagi nama dia tu. Jadi itulah prosesnya. So conviction itu ada, tapi itu tafsiran. Saya pun tak boleh nak kata yang tu betul, yang ni salah, yang tu betul, yang ni salah ya. Tapi sebab itu dalam negara kita, saya cadangkan lah kalau ada orang nak buat PhD, selalu banyak topik PhD ni dekat museum ni sebab critical issue tau. Memang kalau saya rujuk, saya jumpa 2 je artikel berkaitan pengampunan ni. Komite ada jumpa tak? PDF punya format atau artikel jurnal? Saya tak cari sampai ke situ. Saya cari artikel jurnal, tak ada untuk Malaysia punya. Tapi kalau yang luar negara banyak pardoning powers tu kan. Dia banyak macam Presiden Nixon dulu lah. Ya, ada dari awal lagi dia macam banyak berbincang tentang pardon tu. To what extent that the president has the free pardon. Macam mana dia warisi dari common law system. Tapi di negara kita ni even yang kuasa yang ada pada raja tu pun tidak digali, dikorek. Jangan suruh saya pula, saya dah banyak sangat nak buat. Idea tu sebenarnya boleh nak buat 2-3 PhD. Tapi boleh kita beri perhatian lah ya Prof, sebab ialah ini kes yang timbul rentetan daripada kes Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan kemudian kita tengok yang terkini pun ada beberapa ahli parlimen juga disabitkan kesalahan jenayah juga. Jadi mungkin selepas ini insya-Allah ada kot penulisan-penulisan ataupun subjek matter yang menarik minat pengkaji untuk mengkajinya. Okey Prof. Jadi tadi kita dah bincang, Prof pun dah kupas sedikit tentang tafsiran perkara 42 dan juga terma-terma yang digunakan, terminologi yang digunakan dalam perlembagaan persekutuan tu. Jadi kita ke proses dia pula. Jadi mungkin Prof boleh terangkan sedikit macam proses pengampunannya. Perkara yang pertama lah, dalam keyword untuk proses pengampunan perlu dijatuhkan hukuman terlebih dahulu lah. Menarik tau yang tu tau. Perkembangan dalam common law, dulu pengampunan boleh diberikan sebelum impeachment tau. Maknanya contohlah, kalau presiden tu dia ada kesilapan ini yang kata di American system, yang dia lihat dulu apa yang ada di common law system. Tapi di presidential, apa kata, kuasa presiden di Amerika Syarikat tu pada awalnya pada tahun 17 ke 1676 ke macam tu, dia kata
pardon tu boleh diberikan sebelum proses impeachment tadi. Jadi macam dia boleh jadi bar macam nak bar ni kita panggil apa? Satu penafian kepada proses perundangan. Kalau dia dah awal-awal lagi dapatkan proses pardon tu. Kalau macam negara kita, macam saya kata tadi, when justice comes to an end, maknanya awak dah menggunakan seseorang itu ataupun orang yang telah didapati bersalah tu telah menggunakan sepenuhnya proses perundangan. Pengampunan ni as a last resort As lah. a last resort. Sebab tu kita kata ihsan tadi kan mesti tau. Tapi dalam sejarah tu dia menunjukkan ada juga bila kuasa prerogatif itu tidak dikawal. Itu menarik kan? Bila kuasa prerogatif itu tak dikawal, dia kata presiden tu boleh memberi pengampunan sebelum impeachment proceeding tu berlaku. Jadi kalau nak buat impeachment terhadap seorang presiden ni, impeachment ni proses mempersoalkan credibility dia dan sebagainya. Kalau nak buatkan impeachment ni, saya dah ada pardon. That was said as wrong. Tapi padanya kalau ikut di US yang memberi kuasa pengampunan adalah presiden sendiri. Ya, Jadi dia presiden. memaafkan diri dia sendiri lah macam tu. Macam presiden baru lah. Oh, Presiden okey. baru untuk the former president. Okey. Biasalah kalau politik ni bila you lepas kan, adalah isu-isu yang berbangkit semasa pentadbiran dan sebagainya. Jadi dalam kes ini saya rujuk pada satu artikel yang ditulis oleh John DeFerry. Dia cerita tentang, this is from Fordham University of Law ni, dia publish in 1975. Lama lah artikel ni. Kata dulu pernah ada prinsip itulah, maknanya sebelum sebelum impeachment tu dah ada pengampunan. Dia jadi, so it was argued as a bar, maknanya you dah sekatan kepada proses impeachment tu sendiri. Tapi selepas tu undang-undang dikembangkan di negara tersebut menyatakan bahawa limitasi untuk aplikasi pardon ini, aplikasi proses pengampunan ini ialah dia tidak boleh dilakukan sebelum impeachment proses. Maksudnya awak kena lalui proses perundangan tu. Maksudnya kena jatuh hukum dulu dan dia dah melalui proses-proses yang tadi yang Prof dah senaraikan macam di negara kita tu lah. Satu lagi prinsipnya ialah kalau melibatkan orang lain, contohlah, ini menarik untuk kita bincang dalam kes bunuh contohnya, ya. Kalau seseorang itu orang lain terkesan daripada perbuatan dia telah diampunkan, telah mungkin dapat free pardon dan sebagainya, tapi dia tidak menghalang orang yang terkesan daripada perbuatan dia tu menyaman dia lagi, memfailkan saman. Jadi contohlah, kalau bunuh lah, boleh tak seseorang itu memfailkan saman untuk mendapatkan ganti rugi? Kalaulah kita membenarkan sistem begitu, saya fikir ini bagus. Sistem ni bagus. Contohlah, memang awak tidak dihukum bunuh dan sebab kerana telah mendapat pengampunan, tetapi implikasi the adverse effect atas masalah atas keluarga mangsa tu kan, jadi keluarga mangsa tu bolehlah menuntut bayaran daripada orang yang walaupun dia telah dapat pengampunan. Jadi pengampunan itu bukan satu sekatan untuk orang lain mendapatkan ganti rugi. Pada saya ada Islami juga, dalam konteks Islam pun Islami juga, sebabnya mesti ada ganjaran ataupun compensation kepada orang yang mendapat kesan secara negatif ke atas perbuatan yang telah diampunkan itu. Okey, awak memanglah dapat pengampunan. Ini perkara yang baik sebenarnya, sebab kita boleh memaafkan orang tu boleh kembali kepada jalan hidup yang baik sebelum ini kan. Tapi hak-hak orang lain juga hendak dia jaga. Saya fikir ini adalah penambahbaikan yang kita perlu lakukan, dan ini adalah antara aspek perundangan yang kita perlu buat untuk memastikan bahawa keadilan itu terjamin walaupun pengampunan tu berlaku. Orang itu telah melalui proses hukuman dan sebagainya, tetapi kalau melibatkan orang ketiga, macam kes bunuh, macam Prof bagi contoh tu, yang meninggal tu dia takkan kembali dah walaupun dah dijatuhkan hukuman kepada pelaku. Tetapi di Malaysia belum ada lagi lah yang untuk konteks sistem. Ada sistem tu, tapi dalam konteks pengampunan sistem tu ada. Contohnya kalau orang tu terkesan daripada sesuatu perbuatan jenayah, dia boleh minta ganti rugi, ada. Tapi dari kesan daripada pengampunan tu dia belum develop lagi isu tu. Tapi dia telah berlaku di banyak tempat di luar negara. US bila cakap tentang kuasa presiden untuk pengampunan ni, dia juga sangat menarik sebab perkembangan undang-undang. Macam kita pun
mudah je kalau ada penonton atau berminat ni, dia mudah je buat PhD ni dari segi sejarah, dari segi perlembagaan, dari segi aplikasi. Dan 5 chapter habis. 2 hari siap. Okey lah, maknanya bukan siap apa, siap chapterization. Jadi kita bila satu lagi lah saya nak tegaskan, apabila bercakap tentang kuasa pengampunan ni, ia tidak boleh dinyatakan dalam kuasa macam saya sebut dari awal lah, prerogatif dan sebagainya tu, sebab ia adalah sesuatu yang dikawal. Itu yang saya fikir perlu kita berikan perhatian jugalah. Jadi Prof, mungkin boleh kita tengok kepada proses pengampunan tu. Mungkin kita boleh kupas dari perlembagaan persekutuan tentang keahlian, tempoh dan sebagainya. Kita ada dah sudah dinyatakan dengan terang dalam perlembagaan, tapi mungkin boleh menggunakan bahasa yang lebih mudah untuk kita. Okey. Okey, saya cuba untuk memudahkan. Pertama kita dah faham ya, dari segi pengampunan, dia bukan kuasa agung atau kuasa Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja secara direct atau langsung, secara budi bicara, itu dia bukan itu. Tadi dia ada satu lembaga pengampunan yang kita rujuk kepada fasal 5 ya. Lembaga pengampunan dalam perkara 42 fasal 5 dikata pertama, lembaga pengampunan bagi negeri, lembaga pengampunan yang ditubuhkan bagi setiap negeri hendaklah terdiri daripada peguam negara persekutuan. Dari setiap negeri, tak kira di negeri mana sekalipun, bila ada lembaga pengampunan dia mesti ada peguam negara. Dia tak sebut peguam negara ni atau wakil dia, tak ada. Kecuali dia kata peguam negara boleh melalui surat cara. Surat cara bertulis mewakilkan fungsinya sebagai anggota lembaga pengampunan kepada mana-mana orang lain. Okay. Mungkin Prof boleh ulas lebih sikit surat cara. Surat cara itu surat lantikan. Surat lantikan maksudnya dia melantik wakil untuk mewakili fungsi beliau lah. Mewakili beliau lah. Dia kata pertama, orang yang menjadi ahli dalam lembaga pengampunan ini ialah satu, peguam negara. Peguam negara, kalau dia tak boleh hadir, dia tidak boleh melaksanakan fungsinya, dia kena keluarkan satu surat bertulis. Surat bertulis, dan kita namakan dalam bahasa undang-undang surat cara, bertulis melantik orang lain untuk mewakili diri dia tu. Jadi orang lain tu takkan nak lantik saya ke apa ke kan, mesti dia lantik orang yang dalam pejabat peguam negara juga lah, mungkin Solicitor General ke kan. Solicitor General ada satu, tapi tak tahulah, boleh juga kalau maknanya tak berserah juga nak lantik saya pun boleh juga, sebab dia kata mana-mana orang kan, maksudnya mengikut kepercayaan peguam tu lah, peguam negara mengikut kepercayaan dia kan. Jadi macam dia seolah-olah agak besarlah juga ruang untuk peguam negara tu berikan wakil tu, mewakilkan. Itu kalau wujud jawatan peguam negara, maknanya kalau ada maknanya jawatan peguam negara tu terisi lah. Kalau saya pun, kalau masa tu jawatan peguam negara tak ada, boleh tak keahlian ni diganti? Tapi kita tengok dalam perlembagaan lah, dalam perlembagaan dia tak nyata. Dia kata memang kena peguam negara, atau peguam negara boleh melalui surat cara itu, surat cara bertulis mewakilkan fungsinya kepada sebagai anggota lembaga pengampunan kepada mana-mana orang lain. Dan tak dinyatakan perlu dapat persetujuan ataupun dan sebagainya. Maksudnya kalau beliau keluar je surat lantikan, maksudnya dia punya orang yang dia namakan, orang yang dia namakan tu automatically boleh mewakili beliau lah. Boleh mewakili beliau. Cuma kalau lah peguam negara tu tak ada, siapa yang nak tulis surat? Yang tu pada saya tak pernah jadi lagi lah kan. Tak tahu. dalam perlembagaan dia tak sebut. Jadi dia kata, dan tidak dia kata satu, mesti ada peguam negara atau orang yang peguam negara lantik kalau dia tak bisa nak kesana fungsi dia melalui surat cara bertulis tu. Dua, ketua menteri. Ketua menteri negeri itu. Dia guna istilah ketua menteri. Adakah ketua menteri ni ada menteri besar kan? Okey, itu je soalan dia. Dan tidak lebih daripada 3 orang anggota lain. Tidak lebih daripada 3 orang anggota lain yang anggota lain yang hendaklah dilantik oleh raja atau yang dipertua negeri. So bagi raja akan lantik, raja atau sultan lah kan. Raja atau sultan bagi negeri itu akan lantik tidak lebih daripada 3 orang.
biasanya siapa orang-orang itu ya, biasanya dia bergantung pada negeri-negeri itulah. Kadang-kadang dia mengambil, mungkin satu lagi ada orang tanya, boleh tak orang bukan Melayu ke orang, jadi pada sini dia colour blind, dia tak kira siapa pun, jangan duk macam sekat. Walaupun itu kuasa raja, kuasa memang raja boleh menilai siapakah yang akan menjadi syarat-syarat, siapakah yang akan menjadi ahli-ahli lain, tidak lebih daripada 3 orang tu. Dia mungkin boleh siapa saja, siapa-siapa saja dia boleh, orang akademik dia boleh, orang, tapi memanglah orang yang mempunyai kredibiliti yang tinggi lah kan, tapi tak ada syarat yang dinyatakan dekat perlembagaan ini ya. Jadi 3 orang yang dilantik oleh raja ataupun yang di-Pertua Negeri, betul, yang di-Pertua Negeri, Ketua Menteri dan juga Pegawai Negara. Tapi dengan jelasnya dalam pasal 7 tu dinyatakan tidak boleh ahli dewan. Betul, ahli Dewan Rakyat tu saya pun nak sebut. Orang politik dalam Dewan Rakyat tu tak boleh, tapi kalau orang politik di luar dewan boleh. Bolehlah kalau ikut syarat tu, tapi adakah itu ada prioriti ke tak ada lah kan. Seorang ahli Dewan Undangan Negeri suatu negeri atau ahli Dewan Rakyat tidak boleh dilantik oleh raja atau yang di-Pertua Negeri untuk menjadi anggota lembaga pengampunan atau untuk menjalankan buat sementara fungsi. Jadi kalau AG semua tadi, dia tak boleh lah nak lantik orang. Kalau ahli Dewan Negara tak apa ke kan? Kalau ahli Dewan Negara tak apa. Dan itulah syarat-syarat untuk menjadi lembaga pengampunan. Saya sebenarnya, sebab saya jujurnya saya tidak pernah mengikuti bicara dalam lembaga pengampunan. Saya tak boleh bayangkan macam mana dia berlaku tu. Dan saya tak boleh kongsi dengan tuan-tuan sebab tak ada pengalaman. Kalau saya pun baca dari peruntukan undang-undang yang relevan lah, macam perlembagaan, peraturan penjara ya, peraturan penjara antara undang-undang lain yang relevan untuk kita berbincang tentang kuasa pengampunan ini. Okey. Jadi itu pasal 5 ya. Dan kita baca yang Puan Minty baca tadi, pasal 7 tak boleh orang dari Dewan Undangan Negeri atau Dewan Rakyat tak boleh. Anggota lembaga pengampunan yang dilantik oleh raja atau yang di-Pertua Negeri hendaklah dilantik bagi tempoh selama 3 tahun. 3 tahun dan layak dilantik semula. Kalau 3 tahun campur 3 tahun, campur 3 tahun, campur 3 tahun boleh. Dia tak kata tidak terhad kepada berapa penggal saja. Kalau macam ahli Dewan Negara 3 tahun plus 3 tahun dapat boleh dah. Dia 2 penggal kan. Tapi kalau macam ni dia seolah boleh berlanjutan, tetapi boleh pada bila-bila masa meletakkan jawatan sebagai anggota lembaga. Okey. Lembaga pengampunan, saya terus bacalah pasal 8 ya. Lembaga pengampunan hendaklah bermesyuarat dengan kehadiran raja atau yang di-Pertua Negeri, dan raja atau yang di-Pertua Negeri hendaklah mempengerusikan mesyuarat itu. Okey, hendaklah mempengerusikan mesyuarat itu. Tapi sebelum nak buat itu, sebelum nak bagi keputusan tu mengenai apa-apa perkara, lembaga pengampunan hendaklah menimbangkan apa-apa pendapat yang bertulis yang mungkin telah dikemukakan oleh pegawai negara mengenai perkara ini. Saya pun tak tahu kenapa saya garis perkataan yang mungkin. Adakah ini menunjukkan tidak wajib untuk pegawai negara membuat laporan bertulis atau pandangan bertulis? Saya fikir ini juga penting untuk menunjukkan bahawa adanya cadangan-cadangan lain kepada lembaga pengampunan ini. Maknanya kalau kita lihat kepada peruntukan ni, dia meletakkan lembaga pengampunan ini secara bersama-sama lah dengan AG. Maknanya nak lihat kepentingan undang-undang dan juga kepentingan pentadbiran keadilan yang biasa saya guna, pentadbiran keadilan dan keisanan yang ada dalam institusi beraja tu. Jadi perlukah kita berikan pengampunan? Adakah ia, biasanya considerationnya ialah adakah pengampunan ini akan mendatangkan perkara tidak baik kepada negara ataupun implikasi yang tidak baik itu. Jadi di sini ia seolah-olah meletakkan satu tanggungjawab kepada pegawai negara untuk membuat pembentangan bagi didengar ataupun bagi diberitahu kepada yang di-Pertuan Agong ataupun duli-duli yang maha mulia ya. Jadi lembaga pengampunan ni beri nasihat kepada raja sebagai pengerusi, dan sekarang ini timbullah persoalan, adakah raja sebagai pengerusi lembaga pengampunan itu hendaklah bertindak atas nasihat? Itu yang kita belajar awal tadi. Jadi
Jadi mungkinlah bila saya kata prerogatif hendaklah bertindak atas nasihat tu, adakah dia adalah nasihat yang perlu ditaati? Sekarang ni kalau kita baca dalam perkara dia sebut perkara 40 dalam pasal 3 ya, CCP, 3A. 40 fungsi dalam yang pasal 3 dijalankan menurut budi bicara. Itu ke? bukan. Kalau dalam 42 ni dia ada Bukan satu yang 40 dalam pasal tadi saya duduk tu. Kalau dalam perkara 42 ni kat mana dia sebut okey. Dalam pasal 4 perenggan A. Dia sebut, dia kata kuasa yang disebut dalam perkara ini, kuasa yang disebut dalam perkara 42 ni, ia berkaitan dengan kuasa pengampunan tu. Dia kata kuasa yang disebut berkaitan dengan pengampunan, perlimitan dan sebagainya adalah setakat yang kuasa itu boleh dijalankan oleh agung. Antara fungsi yang diperuntukkan berkenaan dengannya boleh dibuat oleh Undang-Undang Persekutuan di bawah perkara pasal 3. Perkara 40. Perkara pasal 3 perkara 40 ni kata boleh ada undang-undang persekutuan yang ditubuhkan bagi menasihati yang di-Pertuan Agong. Jadi di sini kalau kata nasihat itu tertakluk kepada baca juga dengan pasal 1 dan 1A, maka ia akan jadi bertindak atas nasihat. Tapi dalam konteks kita dalam kuasa pengampunan ni, adakah akan bertindak atas nasihat ataupun jadi memang solely prerogatif raja? Kalau saya katakan tadi, maknanya sebelum baginda nak buat keputusan tu, dia kata fungsi yang dijalankan menurut budi bicara, dia tidak boleh dinasihati oleh satu lembaga. Jadi kalau budi bicara ni dia masih lagi, orang kata apa ya, masih lagi dibicarakan, adakah dia tertakluk kepada 3 perkara plus 1 tu di bawah perkara 40 dalam pasal 2. Kita pergi agak teknikal ya. Kan pokok pangkal yang kita nak bincang di sini ialah adakah setelah mendengar nasihat daripada lembaga pengampunan yang di-Pertuan Agong atau raja-raja hendaklah bertindak mengikut nasihat. Jadi kalau kita kata selepas berunding dengan atau atas syur mana-mana orang ni, sebab tu kalau baca dengan perkara 40 dalam pasal 1A, dia seolah-olah hendaklah bertindak atas nasihat tersebut. Tetapi ada yang berlaku dalam sejarah negara kita bahawa kuasa pengampunan itu tidak boleh dipaksa. Sebab kita pernah tengok ada kes yang melibatkan Mendiang Kalpasing, bahawa apabila Sultan Selangor bertitah bahawa baginda tidak akan memberi pengampunan kepada pesalahan-pesalahan yang melibatkan dadah. Dan timbullah isu yang bertindak atas pihak lembaga pengampunan dan sebagainya. Tetapi ada tafsiran menyatakan bahawa kuasa pengampunan itu tidak boleh dipaksa. Maknanya dia adalah budi bicara lah. Dia adalah maksudnya memang bicara. Prerogatif raja itu sendiri, walaupun ada lembaga pengampunan, tetapi pada akhirnya sebenarnya raja lah yang membuat the final decision is the Agong. Jadi itu yang menjadi persoalan dalam negara kita yang saya sebut awal tadi. Saya kata adakah ia prerogatif ataupun dia adalah prerogatif yang telah dijadikan bertindak atas nasihat. Jadi ini antara isu-isu yang menarik lah bagi orang yang merujuk kepada kuasa raja seumpama yang dahulu tu, maka mereka akan menyatakan itu adalah kuasa prerogatif yang tanpa nasihat. Tapi bila balik ke sini masih lagi wujud perbahasan-perbahasan tentang tafsiran undang-undang. Tetapi secara praktikalnya kita tengok dah contoh-contoh sejarahnya bahawa dia masih kuasa prerogatif lah sebenarnya. Tapi dari segi amalan, macam saya tengok apa yang berlaku dalam ini realiti ya, saya sebenarnya tak best juga sebut, tapi dari segi realitinya sebelum ini dalam proses pengampunan Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia telah diumumkan oleh Perdana Menteri pada ketika itu. Jadi macam, sebab saya tak ada fakta yang dalaman ya, ini cuma berdasarkan laporan media. Jadi macam itu seolah-olah macam dah setuju dah, raja dah setuju dah semua dan diberikan pengampunan. Jadi yang macam amalan tu suatu yang menunjukkan apa yang berlaku tu seolah-olah menunjukkan itu bukan prerogatif raja, dia berlaku atas nasihat. Apa yang berlaku semasa Sultan Mahmud V dan proses pengampunan tu. Jadi macam saya pun tak boleh nak beri jawapan yang
Tapi dari segi undang-undang dalam kes apa Kapasing yang buat satu saman pada Sultan Selangor tu, dia memang kes itu menyatakan bahawa tak boleh cakap macam tu, sebabnya dia adalah kuasa, dia tak boleh, Sultan tak boleh bertitah begitu untuk tidak memberi pengampunan kepada orang yang telah terlibat dalam kesalahan dadah ni, kerana hujah Kapasing ialah kerana Sultan harus bertindak atas nasihat lembaga pengampunan, itu hujah dia. Tapi mahkamah menyatakan bahawa itu adalah sesuatu yang perlu diputuskan oleh Sultan sendiri. Dan Jadi menggunakan tidak boleh dipaksa. dia guna istilah tidak boleh dipaksa. Saya tak ingat ayat tu, tapi menunjukkan di situ punya status proses pengampunan itu merupakan satu hak mutlak pada raja kan. Jadi tak terpakai pada perkara 40 dalam fasal 1A yang menyatakan dia baginda taklah bertindak atas nasihat sekiranya baginda dikehendaki berunding. Tapi kalau baca balik dengan 40 dalam fasal 3, ayat-ayat yang digunakan dalam fasal 3 tu dia sama dengan ayat dalam perkara 40 dalam fasal 1A. Jadi dia sekarang ni the law as it stand seperti dalam kes Kapasing tu dengan Sultan Selangor. Tapi tafsiran kepada perlembagaan dia mungkin berbeza-beza lagi. Jangan kelirulah, tapi nak buat macam mana? Kepada hakim lah kan, hakim yang sebab tafsiran hanya boleh dibuat oleh tapi itulah saya kata lebih tafsiran kalau ada permohonan untuk dibuat oleh hakim, kita rujuk pada kes. Tapi itu saya lebih kepada tafsiran kepada intellectual atau academic discussion. Sepanjang yang saya baca tu, dalam kes tu begitulah keadaan dia. Cuma bila baca balik, scrutinize balik dalam ayat-ayat yang digunakan dalam perlembagaan itu, dia seolah-olah mahu mengambil kuasa prerogatif itu kepada kuasa menjadi nasihat. Saya sebenarnya tak ada keputusan lagi. Saya kena kaji banyak lagi tentang isu ini. bukan pada perbahasan lah, maksudnya siapa yang nak buat kajian lebih. Kalau itu kena kajian lebih. Saya mengaku dengan Puan Miti, saya tak berapa prepare untuknya sebab saya kata satu bahan tak ada dan saya fikir tafsiran tu pelbagai. Jadi saya tidak ada keyakinan untuk buat satu pendirian yang tegas dalam isu inilah. Tapi benarnya lah kalau kita nak kekalkan kuasa raja yang asal itu memang ia adalah prerogatif. Cuma bila pindaan itu, bila berlaku pindaan dan ayat yang sama dalam pasal 3 perkara 40 dengan pasal 1A itu yang buat saya macam adakah ini telah dikuasai oleh bukan lagi kuasa prerogatif. Saya bimbang kat situ. Jadi Prof, kita dah tersentuhkan masa. Jadi mungkinlah kalau kita boleh perbincangan kita pada hari ini sebenarnya bila kita letak tajuk prerogatif pengampunan diraja dan ia tertakluk di dalam Perlembagaan Persekutuan, dan apabila kita berbincang sebentar tadi menimbulkan satu tanda tanya, menimbulkan satu perbahasan baru bahawa adakah ia kuasa prerogatif ataupun tidak. Kerana apabila kita tengok pada amalan-amalan sejarah yang berlaku di negara kita, certain cases dia jadi prerogatif, certain cases dia menggunakan atas nasihat. Dan Prof juga ada menyatakan contoh kalau kes yang berlaku pada 2017 pengampunan Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia melibatkan seperti bertindak di atas nasihat. Dan kalau kita lihat pula keputusan yang ditetapkan oleh mahkamah untuk kes Kapasing dengan Sultan Selangor, ia merupakan prerogatif raja. Jadi mungkin kita boleh teruskan untuk nanti satu perbahasan ataupun satu perbincangan di lain masa ya Prof, untuk kita nak tengok kalau ada penemuan-penemuan terbaru selepas ini. Putusan kes lah. Jadi senang sebenarnya. Jadi kita boleh tengok bagaimana statistiknya. Okey. Jadi Prof, sebelum kita mengakhiri semua perbincangan kita pada hari ini, cuma kita kembali semulalah sedikit perbincangan yang lepas apabila melibatkan pengampunan. Kita tak berbincang pada minggu ini tentang pengampunan yang melibatkan anak-anak raja, keluarga dan sebagainya kerana kita dah bincangkan pada minggu yang lepas, bukan minggu lepas, 2 minggu lepas.
Jadi Prof, mungkin sedikitlah sebelum kita akhiri kita punya perbincangan pada pagi ini, wacana kita pada pagi ini, kita ada sentuh, sebab tadi kita janji kita nak sentuh juga perkara 48 dan sebenarnya Prof pun dah terangkan agak mendalam. Tetapi mungkin boleh diterangkan bacaan pemakaian perkara 42 dan perkara 48 pasal 1E itu. Dengan lebih inilah, sebab itu menjadi tanda tanya seluruh rakyat Malaysia, bukannya ini kan. Sebab masih lagi, dan penonton kata perkara itu masih lagi dalam mahkamah, mungkin boleh dituliskan secara literature sahajalah. Okey, kalau kita lihat kepada, saya nak ulang sikitlah apa yang telah saya bincangkan tadi. Perkara 42 dia tidak menggunakan istilah full pardon atau free pardon. Satu perbezaan. Tapi pada pasal 1 perenggan E, perkara 48 dia gunakan istilah free pardon. Kalau seseorang itu telah didapati bersalah dan dia mendapat free pardon, maka dia hilanglah disqualification dia tu. Dia boleh jadi balik, maknanya boleh bertanding dan sebagainya. Tidak payah observe tunggu masa 5 tahun expires baru dia boleh come back, make a comeback lah dalam politik kan. Jadi di sini macam mana kita nak kata hal-hal berkaitan dengan pengampunan ini berkaitan juga dengan orang politik dalam dewan tu lah ya, ataupun dalam dewan rakyat pun terpakai juga yang ni. Jadi di sini kita nampak bahawa kesan kepada free pardon atau kesan kepada pengampunan itu besar dalam konteks demokrasi juga. Kerana hak seseorang yang untuk menjadi ahli dewan rakyat itu atau dewan negara itu boleh diberikan ataupun boleh dijamin setelah mendapat pengampunan. Jadi pengampunan itu saya fikir ini yang biasanya menjadi kontroversi sebab rakyat nampak, tapi banyak yang dibuat oleh yang Pertuan Agong kadang tak nampak atau tidak dilihat oleh rakyat dan tidak disensasikan oleh media. Contoh yang pengampunan pada tahun 2019 tu kan, ini juga besar dari segi implikasinya sebabnya kesalahan yang dilakukan itu adalah suatu kesalahan yang besar terhadap negara. Jadi inilah saya fikir antara aspek-aspek perundangan yang kita perlu lihat, adakah perlu diletakkan sekatan kepada jenis-jenis kes. Ini juga satu polemik. Saya lahirkan perbincangan. Ya, adakah bila saya teliti di luar negara sebab kes melibatkan keselamatan negara ni, adakah pengampunan ni boleh buat? Sebab negara kita tak ada limitasi. Negara-negara yang meletakkan treason sekarang ini macam treason atau peperangan terhadap negara ni macam suatu yang serius dalam banyak negara sebab dia melibatkan keselamatan negara itu sendiri. Jadi sejauh mana proses pengampunan itu sebenarnya boleh, kebenaran atau pengampunan itu boleh melibatkan kes-kes yang serius terhadap keselamatan negara. Kita kena, betul lah kita kata yang di Pertuan Agong adalah Ketua Utama Negara dan baginda boleh membuat keputusan secara budi bicara dan sebagainya kan dalam konteks pengampunan ni. Tapi kebimbangan kita ialah kalaulah pengampunan tersebut memberi kesan kepada keselamatan negara. Bukan saya nak persoalkan kuasa itu. Baik kita fikir balik sebabnya pengalaman-pengalaman di negara lain di dunia yang itu kesannya besar. Sebab tu orang kata kalau dalam kesan negara kita berkaitan dengan qualification, disqualification ahli parlimen tu, saya fikir besar juga kesan dia kan kepada aspek demokrasi ni. Tapi keselamatan negara juga besar juga kesan dia. Jadi inilah persoalan-persoalan akademik yang kita mungkin boleh selesaikannya melalui kajian-kajian yang terperinci lah. Dua-duanya melibatkan kemaslahatan masyarakat. Betul. Maslahatan sama ada disqualification, ialah kita perlukan macam perkataan yang Prof suka gunalah, pemain demokrasi yang betul-betul boleh buat kerja, yang berintegrasi, yang telus dan sebagainya. Dan juga satu lagi aspek adalah aspek keselamatan itu sendiri, keselamatan negara itu sendiri. Dan kaitannya dengan pengampunan. Menarik ni sebenarnya tajuk. Okey, jadi Prof, itulah dalam untuk bacaan tu sebenarnya ia lebih kepada istilah sama ada pengampunan yang free pardon, full pardon, lindung dan sebagainya. So far kita tak ada black and white lagi. Kita tunggu sabar apa meeting untuk kes tu kan. Okey. Jadi untuk hari ini wacana kita berakhir di sini. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi. Nantikan pengumuman kami dari semasa ke semasa. Dan terima kasih sekali lagi kepada pelayar kita di luar sana yang sudi bersama kita, yang memberi sokongan, yang tidak berbelah bahagi dan bersama-sama untuk mencari ilmu
mencari pengetahuan yang disampaikan melalui kupasan yang sangat terperinci, yang sangat tepat, padat dan menggunakan bahasa yang mudah oleh panel tetap jemputan kita. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih kembali, Prof. Alhamdulillah. Datuk. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam masa yang InsyaAllah kalau tak ada apa-apa, minggu depan kita akan jumpa lagi. Dan sebelum kita akhiri wacana kita pada pagi ini, kami Museum Diraja memohon maaf sekiranya berlaku ada kesilapan bicara, tutur kata dan sebagainya. Teruskan memberi cadangan terhadap tajuk-tajuk yang hendak didengari ataupun tajuk-tajuk yang hendak kita bincangkan dalam wacana kita setiap minggu. Sehingga itu insya-Allah kita jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.